Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita dapat ditemukan lagi pada siri pada hari ini, yang mana telah kita bincangkan pada siri-siri yang sebelum ini. Kita telah membincangkan tentang makhraj huruf, kemudian kita telah membincangkan tentang sifat-sifat huruf yang berlawanan, dan hari ini insya-Allah kita akan khususkan kepada tajuk sifat huruf yang tunggal. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kita pada hari ini mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan untuk saya dapat menyampaikan ilmu ini yang sedikit ini kepada tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, anak-anak murid semua muslimin dan muslimat, supaya dapat memahami apa yang dimaksudkan tentang sifat-sifat huruf yang tunggal ini. Ikhlaskanlah pertemuan ini, mudah-mudahan ianya membawa kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Dan kepada mereka yang belum menonton pada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, perlu menonton sebab ianya ada kesinambungan. Dia ada kait mengait. Hari ini adalah insya-Allah adalah siri yang kelima untuk kita bincangkan tajuk khusus, iaitu sifat huruf yang tunggal, insya-Allah. Mari kita lihat paparan di sini. Alhamdulillah, ini adalah paparan kita yang sebelum ini, iaitu sifat huruf yang 29 huruf ini. Kita ada sifat huruf yang berlawanan, iaitu ada 5 campur 1. Ingat balik kan dalam pertemuan kita yang sebelum ini. Dan hari ini kita akan membincangkan sifat huruf yang tunggal, iaitu ada 7 sifat. Mari kita sebut satu persatu. Okey. Sifat huruf, kita ambil yang tunggal. Tunggal. Okey. Baik, kita seperti biasa kita warnakan dia untuk kita nanti akan lebih faham. Okey. Tadi kita katakan sifat huruf yang tunggal ni ada 7 sifat. Okey. Okey, apakah sifat huruf yang pertama? Sifat huruf yang pertama itu yang tunggal ini ialah disebut sebagai berdesir ataupun bersiul. Berdesir. Kata berdesir. Kalau setengah kita akan tulis juga seperti bersiul. Bersiul. Okey. Baik. Sifat huruf ini ianya bunyinya apabila kita menyebut huruf itu, apabila kita menyebut huruf-huruf ini, dia bunyinya seperti bunyi-bunyi unggas. Bunyi unggas. Dalam istilah ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai as-safir. Okey. As-safir. Ya. As-safir ini hurufnya ada berapa huruf? Kita terus maklumkan terus ya. Hurufnya ada 3 huruf sahaja, iaitu huruf sad, huruf zai dan huruf sin. Okay. Huruf sad ini, bunyinya seolah-olah bunyi apa? Bunyi angsa. Bunyi angsa. Angsa. Memang disebut begitu, dalam kitab pun disebut begitu. Huruf zai, semasa menyebut huruf zai dia bunyi z, macam bunyi lebah. Bunyi lebah. Huruf sin dia bunyi s, seperti bunyi belalang. Okay. Ini sifat huruf pada huruf sad, huruf zai dan huruf sin. Dia ada bunyi desiran seperti bunyi yang bersiul.
Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, untuk huruf-huruf hijaiyah ini yang 29, iaitu kita nyatakan kat sana, iaitu sebagai qalqalah. Qalqalah ataupun dalam bahasa Melayunya ialah melantun. Melantun. Dia hanya melantun. Ada yang menyebut sebagai berdetak pun boleh. Melantun. Ini sifat huruf tunggal yang kedua. Dia kita namanya ialah dalam bahasa Arabnya al-qalqalah. Al-qalqalah. Okey. Qalqalatun. Qalqalatu. Qalqalah. Qalqalah ini dia terbahagi kepada tiga. Dia ada qalqalah kecil, disebut sebagai qalqalah kecil ataupun qalqalah sughra, kecil. Dia ada kecil, dia ada qalqalah besar, besar, qalqalah kubra, dan ada qalqalah lebih besar, lebih besar. Namanya qalqalah akbar. Qalqalah kecil tadi apa? Namanya ialah qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra, huruf ghain, sughra. Kemudian qalqalah besar namanya ialah qalqalah kubra. Qalqalah lebih besar namanya ialah qalqalah akbar. Kita dekat sini supaya kita dapat dia punya namanya, sebab kita akan sebut nanti qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Baik. Hurufnya apa pula? Huruf qalqalah ini adalah huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Ada sebut kat sini, saya tuliskan terus kat sini. Huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal. Kat sinilah ada yang kreatif. Dia ada sebut, kadang-kadang kita tengok dalam kelas-kelas kan, ditulis, dia sebut ba dahulu. Ba, jim, lepas tu dal, qaf, ta. Disebut baju dah kotor. Baju dah kotor, dia kata. Bim, jim, dal, qaf, ta. Baju dah kotor. Jadi itu sebagai ada yang kreatif nak mengingat qaf, ta, ba, jim, dal adalah huruf qalqalah, disebut baju dah kotor. Lepas tu dia ingat. Budak-budak dia suka benda-benda macam ni. Kan? Baik. Bergantunglah setengah kitab dia ada qadbul jadin pun ada. Baik. Yang penting sekarang ni kita kena ingat ada huruf yang melantun, ada huruf tu yang berdetak. Ini masih asas lagi sifat-sifat huruf sebab kita masih membincangkan di peringkat awal. Baik, apa sifat huruf kemudian tadi itu yang kita nak nyatakan macam mana sifat huruf qalqalah yang kecil, sughra. Tadi kan kita kata sughra, kubra, lepas tu akbar. Bagaimana keadaan tertentu, dia ada perbincangannya lagi. Ada perbincangannya lagi supaya ada pendetailannya nanti dalam siri-siri akan datang insya-Allah. Cuma hari ini kita nak lebih kepada apa sifat huruf yang ada untuk qaf, ta, ba, jim, dal ini. Berkeadaannya bagaimana ianya akan melantun. Keadaan bagaimana melantun keadaan yang kecil, sughra. Keadaan bagaimana yang melantun besar, kubra. Berkeadaan bagaimana yang ia istilahkan sebagai qalqalah akbar, lebih besar. Itu ada perbincangannya. Tapi tak apa, ambil dahulu tajuk ini ataupun sifat-sifat huruf ini, bahawa huruf qaf, ta, ba, jim, dal ini ada perbincangan lantunan. Nanti insya-Allah di siri-siri yang seterusnya kita akan dapat maklumat seperti ini insya-Allah. Sifat huruf yang ketiga, kita pergi yang ketiga pula. Yang ketiga ini ialah disebutkan sebagai mana pen saya? Sebagai lunak ataupun lin. Dia sebut namanya ialah sifatnya adalah lunak.
lunak ataupun lembut. Okey. Baik Nampak kita pergi pelan-pelan. Lembut. Iaitu lin lin. Lin. Lin ini apakah hurufnya? Hurufnya ialah huruf waw yang bertanda sukun dan huruf ya yang bertanda sukun. Itu lin ataupun lunak ataupun lembut. Sifat huruf yang keempat, semua ada 7. Yang keempat ialah, okey, kita tengok sini, iaitu al-inhiraf. Ataupun al-inhiraf ni maknanya dalam bahasa Melayu ialah melencong. Melencong. Melencong, ada sebab melencong, ada yang kata membengkok. Melencong macam mana? Dia sebenarnya huruf ini ialah sebelum tu kita tengok tulis dulu, iaitu al-inhiraf. Al-inhiraf. Al-inhiraf ini ialah dia melencong. Melencong macam mana? Iaitu huruf-hurufnya adalah huruf ra. Huruf ra ini dia melencong pergi ke makhraj huruf lam. Dia membengkok ke dalam. Ar. Manakala huruf lam, yang kedua ialah huruf lam, dia melencong kepada menghampiri makhraj huruf nun. Jadi semasa kita menyebut huruf ra, menyebut huruf lam, dia ar. Kalau lam, al. Lam, al. Kalau ra, ar. Baik. Begitu nanti kita akan jelaskan lagi satu persatu insya-Allah. Sifat huruf yang seterusnya 1, 2, 3, 4, yang kelima. Yang kelima apa? Yang kelima okey. Itu. Iaitu at-takrir. At-takrir ni dalam bahasa Melayu ialah bergetar. Bergetar. Dia ada bunyi getaran. Semasa menyebut huruf ini, lidah kita bergetar. At-takrir. At-takrir. Okey. At-takrir. Okey. Baik, at-takrir ini ataupun takrir bergetar ini, dia adalah bunyinya bunyi begitu. Iaitu huruf ra. Hurufnya adalah huruf ra satu saja. Tetapi takrir ini dia tidak boleh terlalu banyak sampai begitu. Dia sikit saja. Satu ataupun dua saja. Ra, at-takrir. Itu sifat pada huruf ra. Iaitu sifat huruf tunggal hanya pada huruf ra sahaja. Kemudian sifat huruf yang seterusnya ialah sifat huruf at-tafashi. Tafashi ni ialah berhemburan udara. Okey, kita teruskan catatkan sini. Iaitu berhemburan udara. Maksudnya angin tu terlalu banyak keluar. Berhemburan. Angin pun boleh. Lebih tepat angin lah. Berhemburan angin. Angin ni masa kita sebut huruf ni, angin keluar, banyak angin tu keluar. At-tafashi. At-tafashi ni adalah banyak angin yang keluar. Hurufnya apa? Hurufnya satu sahaja, iaitu huruf shin. Huruf shin.
Okey, yang terakhir iaitu istitalah. Istitalah ini ialah dia berpanjangan. Namanya ialah bahasa mudahnya, bahasa Melayu ialah berpanjangan. Berpanjangan. Okey. Berpanjangan tu apa maksudnya? Sebab huruf ini ialah huruf dad. Huruf dad ini dia makhrajnya panjang, ya, daripada bahagian tepi lidah, pangkal bahagian tepi lidah sampailah menghampiri hujung tepi lidah, menghampiri makhraj huruf lam. Jadi dia panjang. Namanya lah istitalah. Ya, okey. Istitalah, ya. Istitalah. Baik. Okey. Jadi itu hurufnya adalah satu saja hurufnya, iaitu huruf dad. Huruf dad. Maka selesai. Maksudnya sifat huruf yang tunggal dia ada 7 sifat. Ada 7 sifat, iaitu yang pertama tadi berdesir ataupun bersiul, as-safir. Ada hurufnya, ada huruf sad, huruf zai dan huruf sin. Huruf sad seperti bunyi unggas angsa, bunyi zai bunyi lebah, huruf sin bunyi belalang. Itu yang pertama. Yang kedua itu ialah qalqalah. Sifat huruf tunggal yang kedua ialah qalqalah. Qalqalah ini ialah melantun ataupun berdetak. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra dan ada qalqalah akbar. Kemudian yang ketiga ialah lin. Lin ini lunak ataupun lembut. Hurufnya adalah waw yang bertanda sukun ataupun huruf ya yang bertanda sukun mati. Sifat huruf yang keempat ialah inhiraf, iaitu al-inhiraf. Al-inhiraf ni ialah melencong. Melencong semasa nak menyebut huruf itu, lidah kita melencong ke makhraj lain, iaitu huruf ra akan melencong ke makhraj huruf lam. Manakala huruf lam dia melencong ke makhraj huruf nun. Itu asas dia. Jadi benda tu masa kita sebut huruf tu dia akan melencong. Makhraj sifat huruf yang kelima tadi ialah at-takrir, bergetar, iaitu pada huruf ra sahaja, huruf ra sahaja. Kemudian sifat huruf yang keenam iaitu ialah at-tafashi. Tafashi ini ialah berhamburan angin. Hurufnya ada shin saja. Ash. Banyak angin yang keluar. Kemudian sifat huruf tunggal yang ketujuh, iaitu yang terakhir, iaitu berpanjangan pada makhraj. Panjang pada makhraj ataupun berpanjangan. Istitalah. Istitalah hurufnya adalah huruf dad sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, alhamdulillah dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini sifat-sifat huruf yang tunggal. Maka selesailah kita yang sebelum ini kita ada membincangkan bahawa sifat huruf yang 29 ada sifat huruf yang berlawanan, iaitu 5 campur 1. Kita dah bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, iaitu yang ini. Ingat lagi kan gambar rajah yang ini. Kemudian pada hari ini lebih kepada sifat huruf yang tunggal, iaitu ada 7, iaitu yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ayah, ibu, muslimin dan muslimat, anak-anak murid semua dapat memahami sifat-sifat huruf yang berlawanan dan sifat-sifat huruf yang tunggal. Alhamdulillah, kita dah selesai membincangkan sifat huruf yang tunggal. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, abang, kakak, anak-anak murid semua, muslimin dan muslimat dapat memahami tajuk kita pada hari ini. Sekian dahulu untuk pertemuan pada kali ini, dan mudah-mudahan kita dalam kerahmatan Allah SWT, dan Allah SWT mengkurniakan kepada kita sifat istiqamah untuk terus kita mempelajari Al-Quranul Karim. Sekian dahulu, mohon maaf.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.